Hidup kadang membawa kita ke tempat yang tak dijangka, tempat di mana kita kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi entah bagaimana, hidup tetap berjalan. Aku belajar untuk tarik nafas dalam-dalam, lihat sekeliling dan terima yang ada. Mungkin ini cara hidup menghargai setiap detik. Dear Diary, hari ini aku nak tulis tentang rutin harianku yang menjaga mak. Mak aku sakit, jadi akulah yang menjaganya setiap hari. Aku tak sama dengan pelajar lain yang menduduki SPM. Aku bangun pada pukul 4 atau 5 pagi untuk mempersiapkan makanan mak, minuman mak, dan juga aku persiapkan diri aku untuk belajar. Dan inilah kisah hidup aku. Mak. Mak. Nak bangun, Mak. Dah pagi. Kita bangun. Solat subuh, mandi jom. Oh, dah subuh ya? Oh. Ni adik tolong Mak bangun. Baik. Allah. Nanti tak? Nahan Mak, tak apa. Mak duduk sini dulu. Ni nanti tak ada pindah ke? Ada, kejap lagi, tak apa. Oh, makan ubat dulu ya. Makan ubat ya. Ubat ni dulu lah. Ubat apa tu, Dik? Doktor bagi ubat mak kecil manis. Oh, kecil ubat manis. Mak minum air. Tercekik pula sekarang. Satu lagi ubat. Makan banyak mak. Ubat mak kena makan. Ya, banyak mak. Kan. Mak sihat ya mak. Okay. Ya. Lagi mak nak makan apa ni? Ada nak masak? Mak tak ada selera lah nak makan dia. Mak makan sikit je. Mak nak makan apa? Mak tak tahu. Kalau bubur nak bubur? Boleh? Apa adik masak okay. Mak makan nanti. Tak apa. Mak baring dulu. Adik masak dulu, okey? Okay, mak baring dulu. Okay. Mak rehat dulu. Mak, kita makan dulu. Oh, okay, baik. Duduk lah. Oh, Setiap hari aku akan menyediakan makanan dan menyuapkan mak makan. Tetapi adakah pada hari ini adalah hari yang terakhir untuk aku menyuapnya? Selepas selesai aku menguruskan mak, aku akan memasuki kelas SPM secara online. Hari ini kita akan hello, Assalamualaikum. Salam doktor ya. Awak nak call mak awak ke? Boleh. Okey, jap Adik. Assalamualaikum, Mak. Rindu. Mak jaga diri ya, Mak makan ubat. Baik, Dek. Adik pun makan. Solat jemaah. Okey, Mak. Okey. InsyaAllah, esok kita jumpa tau, Dek. Okey. Rindu kat adik. Hello, Assalamualaikum. Salam, ya doktor. Saya nak beritahu awak ni.
Nak bagi tahu tu? Saya harap awak banyak bersabar, okey? Saya nak bagi tahu yang mak awak dah tak ada. Mak saya dah tak ada? Betul tu. Bila? Baru je tadi. Ya Allah, doktor. Saya baru je call dengan mak saya semalam. Ya, saya tahu tu. Saya harap awak banyak bersabar, okey? Sihat je. Kami dah berusaha sebanyak yang mungkin, tapi kita tak boleh nak lawan takdir. Ya Allah, Mak. Okey, saya harap awak bersabar, okey? Okey, nanti apa-apa kami akan uruskan. Okey. Mak. Ya Allah, Mak. Jangan nangis. Kita mak ni. Kita kena masih nangis. Mak, kenapa mak cepat sangat tinggalkan adik? Mak tak tengok lagi adik bawa balik slip keputusan SPM kat mak. Adik sambung belajar. Adik dapat cita-cita yang adik nak. Adik tak bahagiakan mak lagi. Sekarang mak tinggalkan adik sorang-sorang. Semua adik kena buat sorang-sorang. Mak, adik rindu. Dear diary, hari ni aku nak tulis pasal mak. Aku rindu sangat dengan mak. Tapi aku tak boleh nak buat apa. Aku cuma boleh luahkan atas kertas ni je. Dan bila aku setiap kali masuk bilik, mesti terbayang-bayang mak ada. Tapi tak boleh nak buat apa. Aku cuma boleh ziarah mak, tatap batu nisan dia. Aku rindu, tapi tak tahu macam mana. Selalu katil ni lah yang aku bagi mak makan. Aku baringkan mak, aku borak dengan mak. Rindu semua tu. Hari ni Liza datang lagi seperti hari-hari sebelumnya. Setiap langkah ke sini sentiasa berat. Tapi Liza tetap datang sebab di sinilah Liza rasa paling dekat dengan mak. Walaupun mak tak boleh dengar suara Liza. Setiap hari Liza belajar menerima hakikat kehilangan ini. Tapi rindu pada mak tak pernah berkurang. Di hadapan pusara inilah Liza lepaskan air mata yang Liza simpan sepanjang hari. Kerana hanya di sinilah boleh jadi lemah tanpa rasa malu. Mak, selagi Liza bernafas, selagi itu Liza akan datang. Mak, hidup ni memang perit, tapi Liza akan terus melangkah sebab cinta mak masih dalam diri Liza lagi. SPM dah habis. Tapi kan best kalau mak ada untuk aku kongsi semua ni. Mak, adik dah habis SPM dah.
dia diary. Akhirnya segala rintangan dan cabaran yang aku hadapi selepas kehilangan mak, akhirnya aku sampai di titik hari ini. Dan hari ini aku menulis diary adalah untuk aku menulis setiap seorang yang pernah hadir dalam hidup aku, yang sentiasa menemani aku, yang sentiasa mendengar, sentiasa memberi nasihat. Jadi mereka sahajalah yang akan ada untuk aku bila aku susah ataupun senang. Liza, kau nak dengar cerita tak? Ini pasal ni kecoh ni. Liza? Okey tak? Salah. Kenapa? Sedih. Kau rindu mak kau? Tak pergi melawat kubur ke? Macam mana nak pergi? Kita kan tengah sibuk dengan assignment. Nanti kot. Aku tak tahu lagi bila nak balik. Kau janganlah sedih-sedih macam ni. Aku tahu kau kuat. Kalau ada apa-apa cerita je lah dekat aku. Kau nak dengar ke? Nak. Yalah. Okay. Ini pula encik tunangku. Walaupun kami berjauhan, tapi dia tetap ada untuk sokong dan juga nasihat. Walaupun time tu aku sedih sorang-sorang, dia tetap ada. Dia tak akan tinggalkan sorang-sorang. Jadi dia ni salah satu yang paling bermakna dalam hidup aku. Sebab sebelum ni mak, tapi bila mak dah tak ada, dialah orang yang paling penting dalam hidup aku. Kalau dia tak ada, aku tak tahu apa lagi yang aku akan buat. Jadi segala susah, senang, kami sama-sama ada. Mak, walaupun mak dah tak ada, aku kena teruskan hidup. Rindu ni kadang terlalu berat. Kadang buat aku rasa nak menyerah. Tapi aku tahu mak mahukan aku kuat. Setiap kenangan dengan mak, setiap nasihat dan pelukan mak akan aku simpan di dalam hati. Ia akan jadi panduan dan kekuatan untuk aku hadapi hari-hari yang akan datang. Aku belajar untuk tersenyum walaupun dalam kesedihan. Belajar untuk melangkah walaupun hati masih luka. Mak, aku janji aku akan teruskan hidup ni dan aku capai impian yang aku mahukan. Dalam diary ni lah banyak yang aku tuliskan, yang aku luahkan segala yang aku tak boleh nak bagi tahu pada orang lain. Hanya dalam buku itu sahajalah yang dapat aku luahkan supaya hati aku lagi puas. Sebab bila aku nak bercerita pada orang, tak semua orang akan dengar. Tak semua orang sudi untuk meluangkan masa dengan kita. Jadi dengan buku ni lah aku dapat tulis, dan juga dia dapat tenangkan aku untuk buat benda lain. Dan dalam buku ni jugalah aku dapat tengok kembali apa yang aku tulis selama ni. Apa kenangan-kenangan yang terindah, apa setiap tarikh, memori-memori yang ada, apa gambar-gambar yang ada. Sebab dalam diary ni juga ada terselit gambar. Kenapa kena tulis diary? Sebab dengan diary ni lah dia sebagai bestie. Orang lain menggunakan manusia, tetapi aku menggunakan sebuah buku dan juga pen.